Okay, salam sejahtera and good morning everyone. Okay, now we are from group I11 yang merangkumi 5 ahli kumpulan, iaitu pertama sekali saya sendiri iaitu Maxim bin Edwin, dan seterusnya Muhammad Aswad, dan seterusnya kami ada Muhammad Azrik dan Muhammad Fazli, dan berikutnya adalah Kazavan. Alright. Dari sini kita akan berbincang mengenai inilah kos kami, iaitu seminar engineering dan segmen task 1 dan ikut dengan task 2 kami, iaitu discussion lah, perbincangan dan reflection daripada pengalaman yang dikongsi oleh ini tu Encik Muhammad Farid kita, Farid bin Hamidan. Ya. Beliau merupakan alumni dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan iaitu FTK. Dia juga merupakan pelajar dari kohort pertama untuk FTKE. Ya, okey. Di sini kita dapat lihat iaitu beliau sudah memberikan beberapa informasi personal beliau. Beliau sekarang sampai 28, okey, dan sudah status berkahwin, kelahiran di Johor Bahru. Dan sebab sedikit tu lah dia punya ni personal, kelebihan personal dia. Personality dia. Personality. Alright. Okay. Terusnya dia juga berkongsi sedikit, iaitu beliau punya latar belakang pelajaran beliau, iaitu dari SPM, sekolah di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, dan berikutnya beliau mengambil sijil dari matrikulasi lah, Technical College, iaitu dalam bidang Electrical and Electronic course. Seterusnya beliau juga terus ingin menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi, iaitu mengambil sarjana muda dalam Electronic Engineering Technology, iaitu FTKE, iaitu First generation. kohort pertama lah. Okay. Yang pertama. Di dalam UTM. Ini sama kan? Sama. Safa ini sama. Alright. Dan juga ni ada berkongsi ni individu skill individu lah yang diperolehi semasa beliau sepanjang beliau ni lah mengambil pengajian sarjana muda beliau di UTM, iaitu di Fakulti FTKE. Antaranya adalah dari skill-skill teknikal yang akan digunakan beliau apabila ni dalam macam mana cakap, dalam alam pekerjaan, industri. Okay, thank you Muhammad Aziz dan Zul. Sini di sini kita dapat lihat mata pelajaran yang dapat dipelajari kita, iaitu sebagai student di FTKE. Okay, analog digital circuit, reliability controller, PLC, cable shooting and testing, masing-masingnya diguna di kerjaan yang beliau sedang diceburi. Testing, automated testing equipment ATE, testing and measurement instrument,
iaitu beliau ada kongsi semasa beliau di company yang telah beliau pernah mengikuti lah. Okay, dari sini beberapa soft skill juga yang beliau telah pelajari di UTM sendiri, iaitu FTKI yang telah dipelajari. So, German, Matisim dan lain-lain. Okay. History, sejarah, internship preparation, resume. Oh, mak ni. Okey. Ada daripada korang dapat ni, boleh bincang bersama yang korang dapat fahami dalam ni. Saya bagi ni. Buka pekerjaan dia, Zul. Okay, dia punya pengalaman bekerja lah. Pada tahun 2005 dia 2015. 2015 dia intern dalam syarikat AUO Sun Power Sdn Berhad sebagai kejuruteraan proses. Tu dalam kurungan dia dalam departmen thermal lah. Dia menghasilkan solar macam solar cell. hasil solar. Solar cell. Inilah dia punya Apa yang dia belajar, apa yang dia buat dalam syarikat tu lah. Okay. Apa yang dia belajar dalam syarikat tu. Okay, pada tahun 2016 pula dia beralih tempat kerja, iaitu di syarikat UST Global sebagai validation engineer selama 6 bulan. Okay, ini yang dia buat. Dia menghasilkan test plan. Lepas tu dia macam apa? Improve dia punya skill dia tau. Dia improve dia punya skill dalam pada tahun 2016 dekat syarikat itu. Okay. Pada tahun 2016 juga dia di dalam syarikat yang sama juga, tapi dia beralih kepada Intel. Intel selama 6 bulan. Okay, lepas tu dalam 2016 ni dekat Intel dia dapat menghasilkan produk dekat PCB board tu. Okay, ni lah bukti dia lah kerja dekat Intel ni, dia punya kad lah. Okay, pada tahun 2017 dia bekerja di Konica Minolta Business Technology sebagai kejuruteraan kualiti dalam departmen quality control. Inilah yang dia buat di dalam syarikat Konica Minolta ni. Antaranya dia review barang satu barang tu. Lepas tu dia improvekan balik kualiti sesuatu barang tu, dan dia conduct orang bawah dia lah, untuk macam dia improvekan dia punya skill dia. Lepas tu seterusnya inilah yang lain lah yang dia buat dalam Konica Minolta ni. Okay, seterusnya yang paling barulah yang sekarang ni current yang dia kerja, iaitu di syarikat
Dominant Opto sebagai engineer proses development. Samalah macam yang dekat 2017 ni. Dia apa? Dia ceburi bidang yang samalah. Sebagai engineer proses. Cuma dalam dekat syarikat yang baru ni, dia dipindahkan ke department R&D, iaitu proses akhir lah. Iaitu dia akan test, lepas tu dia akan ukur semua untuk mendapatkan suatu hasil yang terakhir lah. Untuk keluarkan produk. Tu dekat syarikat yang sama juga. Dia bertanggungjawab dalam semua aktiviti yang berkaitan dengan development. Maksudnya macam apa yang orang buat kan. Lepas tu dia akan kaji balik lah benda tu betul ke tak. Itu dia punya tugas lah dalam department ni. Okay, seterusnya itulah perkongsian saya untuk pengalaman bekerja dia lah. Okey, terima kasih Zul. Okay, kesimpulan yang kita dapat dalam Encik Muhammad Farid punya Hamidan tempoh hari punya talk isu, dia titik beratkan kita pasal pengalaman kerja lah, yang apa yang kita belajar dekat U10 macam buat lab semua akan dipraktiskan dalam industri yang sebenar. Contohnya dalam bidang PLC, AutoCAD, electrical wiring semua dan sebagainya. Selain tu, kita dapat lihat dia pun macam cari pengalaman dekat satu company ni ke company yang lain untuk dapat knowledge yang lebih lah untuk masa depan dia. Aswad ada apa kesimpulan nak ditambah? Selain itu kita dapat tengok yang Encik Farid ni, apa yang dia belajar dekat U dulu tak semestinya untuk satu bidang saja. Dia boleh pergi ke bidang lain dan belajar lagi benda baru semua. Yang penting kena ada usaha, rajin Dengan keyakinan lah. Dengan keyakinan untuk belajar benda baru. Tak takut untuk mencuri bidang. hadapi cabaran. Kesavan ada nak cakap apa-apa? Ada satu point. Saya rasa Encik Muhammad Faid ni dia seorang yang tidak putus asa lah. Sebab kalau kita tengok dulu waktu dia belajar calculus integration pun, mula-mula dia dapat pointer pun 1.9 macam tu je. Tapi lepas tu dia pernah juga ambil dekan 3.63 atau 3.6 lebih kot. Yang ni 3.56. Oh. Betul. Lepas tu dia dapat TGP yang agak memuaskan. So ini menunjukkan dia seorang tidak berputus asa lah. Dan dia juga seorang yang komitmen terhadap apa yang dia nak belajar atau dia nak move on terhadap dia punya future. Okey. Okay, di sini saja semua untuk perbincangan dan refleksi kami, iaitu dari kumpulan GI11. Okay, sekian terima kasih daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.